Saya tahu ini kejutan, saya dah tengok poster mengenai buku. Kita tak pernah main dengan buku ni. Kerana selalunya kita bermain dengan denim je, dengan jeans. Ini pertama kali kita perkenalkan kepada anda semua buku. Tolong share dulu untuk capai sekurang-kurangnya 400. Saya tahu bahawa pada hujung minggu ketika cuti panjang ataupun cuti berkembar ni, tripad ni, kita susah nak mendapatkan audien yang tinggi kerana anda semua bercuti bersama keluarga. Tapi juga terima kasih kerana berdasarkan pengalaman pagi tadi, kita kekal mendapat 500 lebih view. Manakala petang tadi, walaupun saya tahu sangat perlahan petang tadi kerana orang menghabiskan masa banyak di pantai dan di outdoor bersama keluarga, kita masih lagi mencapai 300 view. Kita harap malam ni kita boleh mencapai minimum 500. Walaupun semalam Al-Aqsa kita mencapai 1000 orang tanpa tetamu. Tetapi kita harap hari ni kita ada tamu, tolong share. Sehari tamu saya akan buka mulut bila dah ada angka macam biasa. Anda hanya akan dapat berkenalan dengan tetamu apabila angka yang dicari telah boleh ditemui. Saya minta semua kawan-kawan yang ada tolong share dan kemudian apabila admin dia sebenarnya malam ni adalah main pencak deklamator, benda baru bagi kita tak pernah dengar perkataan ni. Selama ni kita bermain adalah dengan apa kita sebut indigo, kita sebut dengan Ozi, kita bermain dengan slim tapered, kita bermain dengan slim fit, kita bermain dengan kain nappy, dan kita bermain dengan kain slabi. Malam ni memang 360 darjah berbeza kerana kita akan bercakap mengenai buku. Kemudian orang-orang yang disebut deklamator, kalau kita sebut ni pembaca puisi. Kalau baca puisi ni amateur je macam saya ni, pegang baca. Tapi bagi orang yang profesional, yang telah pun menjadikan baca puisi sebahagian daripada kerjaya profesional mereka, mereka membahasakannya sebagai deklamator. Ada 3 deklamator yang sampai mereka bertolak daripada jauh dari Pahang. Ada yang minat kerana saudara pun tahu agak sukar mendapat di kawasan kami berada ni. Kita tunggu seorang lagi daripada Kuantan yang baru sampai. Nanti saya akan perkenalkan apabila angka berapa Sam? 249. Lagi minta tolong share lagi sekali. Walaupun malam ni bukannya syiar mengenai Al-Aqsa, tetapi malam ini syiar mengenai sastra. Saudara boleh share je. Sekurang-kurangnya kalau kita tempat yang saudara share tak dapat view malam ni pun, dia ada link untuk dia review besok. Kerana untuk maklaman saudara, kita akan naikkan poster pecah rekod bagi BMX kerana pada malam kita bersama BMX back to 80s. Tontonan 18,000 kerana orang meraihkan tahun baru dan banyak dalam perjalanan balik kampung. Tetapi dalam tempoh 24 jam, program tersebut berjaya mencapai tontonan 1,000. Dan saya akan naikkan poster untuk selama garasi persiaran selama 6 bulan. Itulah rekod pertama yang kita capai, tontonan 100 daripada tontonan live. Bila ada angka nanti tangan sebab terlindung ni, saya dah duduk di kita akan tengok share sikit. Sebelum tu saya akan bagi malam ni kita mengenai pencak deklamator dikeluarkan detailnya. Mereka akan cerita sebab saya tak berapa celik sastra, bukan bidang saya. Kalau jeans itu ya, nanti orang-orang akan cerita apa yang mereka ada. Mereka adalah rakan tawalan saya. Jadi mereka akan lebih detail menulis apa yang dihasilkan oleh buku ni, apa ada dalam buku ni, kenapa dia patut dibaca, kenapa dia penting. Sebab pagi tadi seorang telah membuat komen mengenai Zainal tak boleh gunakan bahasa Malaysia. Jawapan dia kena baca banyak. Bila anda menguasai bahasa Malaysia secara pembacaan yang bagus, saya fikir itu adalah tip untuk anda membolehkan anda berhujah dan bercakap dengan suara yang dengan penggunaan bahasa yang lebih baik. Jadi kita tunggu mic clear je, dan saya rasa kita dah 6 minit. Selalunya 6 minit ni kita dah capai 500 ni. Sekarang 3-2 saya faham kata semua orang sibuk keluar. Okey, pertama kita bagi bunga dia dulu. Seorang kena mula baca puisi supaya saudara tahu bahawa pencak deklamator. Nanti saudara tertanya-tanya saya, bang ni apa dah pula bang, berapa Ozi bang? Ini kain slabi ke kain nappy? Nanti abang tanya saya Zimbabwe cotton ataupun Japanese cotton ataupun ini. Ini bukan American denim ataupun Japanese denim ataupun Zimbabwe cotton. Ini adalah tentang sastra. Kita mula dengan minta Azmi lah untuk membacakan sebuah puisi sebab saudara dengar saya baru saudara tahu apa permainan yang kita main malam ni, kerana ini pertama kali dalam tempoh lebih 1000 kali bersiaran garasi menjemput kumpulan yang datang dengan latar bahasa deklamasi puisi. Kita minta Azmi baca dulu supaya penonton faham siapa tamu kita malam ni. Terima kasih kepada saudara Zainal. Terima kasih garasi. Hari ini kita bersiaran ramai, nampaknya dah 300 lebih. Jadi saya nak deklamasikan. Orang pun tertanya apa benda deklamator. Deklamator adalah individu yang menyampaikan puisi dengan cara yang
Betul, dan ini merupakan satu potensi baru di negara kita lah. Di sekolah-sekolah banyak menggunakan pertandingan-pertandingan dan platform-platform yang boleh sertai. Jadi saya bacakan serangkap lah tentang... Panjang tak apa, Mi? Kita ada 45 minit ke sejam dengan anda semua ni. Sebenarnya tamu tak pernah kita bagi short form. Sikit je. Okey, dia nak baca sikit je kata dia. Contoh saya ambil satu saja daripada Datuk Azim Yaakob, bertajuk Kita Lah Tuan. Kita lari menggendong maruah diri, resah, cemas di bumi sendiri. Lalu berapakah harga kelangsungan nafas ketika kita tunduk, tewas, terkongkong dan tertindas? Cukup. Sekali itu saja. Ini adalah juara kebangsaan 2012. Azmi adalah juara kebangsaan untuk 2012. Sebelum tu kita dengar suara perempuannya pula. Supaya sebelum kita pergi pada topik perbincangan, kita seorang tolong kita boleh dapat dengar suara tetamu wanita. Sebab saya beritahu saudara, kata kalau kira dengan angka, kita ada 1, 2, ini yang ketiga. Wanita yang ketiga menjejak studio Garasi selepas Nuri, kemudian Nana. Ini yang ketiga yang menjejak studio Garasi. So kita dengar dulu suara orang daripada Pekan Pahang ni. Okey, silakan Amaruzati. Serangkap juga. Serangkap. Kita adalah anak merdeka yang dilahirkan dari darjat kemerdekaan dan dibesarkan dengan sejuta mimpi ke hadapan. Ada wawasan yang digenggam, pasti tidak dilepaskan. Dalam genggaman, ada sejuta janji yang terpintal. Ada sejuta harapan yang doanya mesti dimakbulkan. Itu dia orang pro, tuan-tuan. Mereka kelang kabut tadi berlari untuk mencari lokasi sampai dengan panik naik je terus dia boleh deklamator. Maksudnya itu pro dia. Maksudnya berbeza dengan kita, tuan-tuan. Kain nak kena pegang setengah jam, nak kena tengok betul-betul, nak kena pusing, nak kena itu, nak kena ini, kita nak belik satu helai kain sebelum kita buat keputusan membelinya. Tapi ni orang pro, dia datang, dia terus baca je, walaupun saya tahu dia naik tangga, dia call saya kelang kabut cari tempat tak jumpa. Sebab waste di dalam kawasan KL Traders ni adalah waste yang paling sukar dipercayai kerana jarak tiap kedai adalah sangat dekat. Jadi kalau B dan A tu waste tak boleh nak detail kan. Jadi setiap kali kita panggil tamu memang ada perkara biasa. Pertama adalah sesat, yang kedua adalah tayar disita. Saya harap malam ni dia orang tak parking di Garisan Merah, kerana 2 tamu kita sebelum ni disita tayar dia dan terpaksa bayar denda. Ini uniknya berpindah daripada Kampung Baru ke KL Traders. Apa-apa kita nak cerita pasal buku, Syukri kita simpan dulu suara dia. Saya tak tahu nak cerita pasal buku ni, biarlah Tuan Badan bercerita bagi pihak mereka yang menerbitkan. Kita tak dengar lagi suara Syukri, so cerita sikit. Atau siapa nak cerita? Ya, Azmi. Kita cerita buku ni supaya orang tahu apa ni tujuan dia, mereka dijemput kerana mereka nak lancarkan buku ni. Jadi saya nak cerita, saya tak reti pasal sastra, tuan-tuan. Jadi saya nak minta mereka bercerita sini, kalau saya salah cerita. Okey, minta Azmi Hasan ceritakan sebab dia apa cerita mula sampai habis ni aku tak tahu apa benda. Mudah ceritanya begini kepada penonton-penonton di luar sana, buku ini adalah buku Pencak Deklamatu. Di dalam buku ini kita tahu deklamatu ni ada pertandingan setiap tahun, mencari juara ke Canberra peringkat kebangsaan. Jadi bermula tahun 1987, 88-89 hingga sekarang 35 tahun lebih. Termasuk juga Mano Sulaiman, ada juga Puzri Hadi, antara nama-nama besar dalam deklamasi puisi peringkat nasional ni di bawah anjuran Kampena, khususnya dalam menyuarakan rasa patriotisme, kemerdekaan buat tanah air lah. Jadi mereka ini selama ini tidak dibukukan, iaitu mereka ini sekadar mendeklamasi, tahu sebagai juara. Selepas itu orang nak mencari, orang nak mengenali, orang nak tahu macam mana cara kehebatan seorang deklamator tu boleh jadi johan. Contoh saya sendiri pun saya muatkan di dalam ini. Di dalam ni ada 23 juara-juara kebangsaan. Okey. 43 orang juara-juara negeri. Jadi potensinya buku ini adalah mereka-mereka yang nak belajar bersajak ni, deklamasi ni, kadang-kadang dia baca ada tak kena cara, tak kena kaedah. Bertanding pun tak boleh menang-menang, tak boleh menang-menang. Lepas tu dia dah pening dah, cari tak jumpa. Sebab itu kita Kelab Penyair Deklamator Kebangsaan yang ditubuhkan 2016 yang lalu, kita kumpulkan semua catatan-catatan pengalaman deklamator macam Syukri. Macam saya sendiri,
pengalaman 23 tahun bertanding di Perak. Ada dalam buku ni, daripada saya tingkatan 6 masih sekolah lagi, sehinggalah saya dapat anak 6 orang baru jadi Johan kebangsaan. Jauh perjalanan kan? Jauh perjalanan. Jadi salah satu saya ada pengalaman naik Johan kebangsaan dan Johan kebangsaan. Ada pengalaman-pengalaman yang saya letakkan di sini. Antara lain yang saya sebutkan adalah kejayaan itu boleh kita capai asal kita istiqomah dan yakin. Dan banyak orang yang menyertai pertandingan atau deklamatu ini dia suka jalan. Panas kejap je. Kata orang Peraknya suang-suang kuku. Lepas itu udah tak ke mana. Jadi dalam buku ni semua ada. Sukri pun ada pengalaman dia. Cerita sikit Sukri. Pengalaman saya sebenarnya pengalaman dengan ni tuan moderator kita. Cerita lah bab tu. Tak payah. Berlatih. Dia berlatih vokal dengan saya tak? Ya, berlatih vokal. Saya adalah guru vokal dia sebelum dia belajar nak pecahkan vokal dia dengan menggunakan teknik teater. Jadi kami pergi ke Terengganu dan dia berlatih. Lepas sekarang sebelum dia cerita baik saya sebut ya, tapi bab tu dah habis, saya cerita bab dia je. Okey. Pengalaman di pentas deklamasi puisi peringkat kebangsaan ni saya bermula tahun 90. 90 kemudian 91. 93, 95, 96 baru saya jadi Johan kebangsaan. 7 kali bertanding 5 kali. 5 kali bertanding. 5 kali. 5 kali di tahun yang 96 tu lah saya mendapat puisi yang saya muatkan dalam catatan pengalaman ni, pencak deklamator ni. Saya dapat puisi Tok Janggut karya sahabat Arwah Rahimuddin Zahari dari Kelantan. Dan dia pernah mengatakan, dia kata puisi ni kawan buat untuk demo, dia kata kan. Jadi maknanya saya kata ini tanggungjawab saya, perlu saya laksanakanlah. Kalau tak nanti apa dia kata tak terlaksanalah apa yang dia capai tu, yang dia ungkapkan kan. Tok Janggut tu sampai sekarang lah, maknanya kadang-kadang orang panggil saya Tok Janggut lah. Orang yang watak tu kuat melekat. Trademark kerana membaca puisi Tok Janggut dan kemudian menjadi juara kerana puisi Tok Janggut. Ahmad Ruzati apa dia sebab kenal daripada anak dara sampailah sekarang masih aktif sastra. Dia juga seorang usahawan wanita lah sebutannya. Tapi dia datang untuk bercerita tentang dunia sastra dia. Macam mana daripada pekan terheret hingga ke sayembara? Sayembara, sebelum saya menyertai sayembara, saya adalah jurulatih kepada pelajar-pelajar suami, pelajar-pelajar Cikgu Azli, melatih di peringkat untuk sekolah, daerah dan negeri. Dan selalunya dia orang menang. Tetapi bila saya nak masuk bertanding, saya kata saya nak masuk bertanding lah. Asyik dia orang je menang, saya nak masuk bertanding. Suami saya kata jangan masuk, nanti kalah. Tapi saya rasa tercabar. Saya masuk bertanding 2 kali di peringkat daerah. Kemudian kali ketiga saya mewakili Terengganu. Kemudian kali kedua dan kali ketiga mewakili Pahang. Sebenarnya saya lah, kalau saya jadi admin, saya tak nak dititlekan sebagai juara. Sebab seronoknya Tiap-tiap tahun masuk. Setiap tahun masuk, sebab keluarga deklamator ni besar dan mesra. Walaupun kadang-kadang ada psycho, ini juara psycho. Ada psycho, tetapi itu menjadi satu rangsangan untuk kita merasakan kita ni yang terbaik. Bila suami saya kata jangan masuk nanti kalah, saya rasa itu adalah satu cabaran. Saya kata takkanlah anak buah aku, anak didik aku boleh menang, aku tak boleh menang. So saya masuk bertanding. Dan pada tahun ketiga saya masuk sayembara tu, saya menang di Sabah. Masa diumumkan saya rasa tak nak berganjak kaki ni. Sebab tak naknya dijadikan juara. Nombor 2, nombor 3 tak apa. Dia sebab peraturan dia, mereka yang telah menjadi juara kebangsaan tidak dibenarkan menyertai bagi tahun yang berikutnya. Jadi semua orang berharap dia menjadi finalis ya. Cina bukan tahun berikut, terus habis. Tak boleh masuk terus. Juara mati. Jadi berarti kalau jadi naib juara ataupun finalis yang mereka boleh bertemu setiap tahun, kerana ini adalah acara terbesar yang paling panjang sejarah dalam dunia sastra. Itu sayembara yang tak pernah putus hubungan tahunnya. Jadi semua orang akan pergi sebab dah ada bergenerasi ya, bermula daripada generasi bapa saudara mertua saya menjadi juara tu. Sampailah sekarang saya pun dah tak tahu dah apa label yang masuk tu, kerana saya pun dah beruban dah. Ketika sayembara ni diperkenalkan. Dia begitu panjang, cuma saya dah berapa puluh tahun tinggal dan hanya baca di akhbar je. Tapi inilah orang-orang yang menghidupkan kerana mereka mencintai bidang deklamasi puisi. Saya nak tanya sikit tadi tentang tahun ke tahun. Ni dia biasalah kan datang sini dia ada soalan Sam Forest. Ini soalan Ansam Forest. Dia keras sikit kayak soalan dia.
Tiap tahun aku pergi ni, tapi sekarang ni orang dah setuju mengatakan konsep deklamasi begitulah. Walaupun sebahagian daripada orang reformis dia kata dia nakkan cara bacaan yang baru. Apa konflik sebenarnya? Tapi sebenarnya mengatakan deklamasi kebangsaan mestilah begitu sebab tema puisinya adalah puisi-puisi nasionalis. Ya. Tetapi kalaulah kita nak mencari bentuk bacaan seperti Jose Rizal Manua di Indonesia, kita nak mencari seperti bacaan gaya Sutarji, agak sukar kerana pentas yang melahirkan juara kita adalah pentas yang melahirkan juara yang sama saja style bacaan. Itu apa komen? Memang selama ini pertandingan yang diajukan oleh pihak Gapena itu begitulah keadaannya. Walaupun ada desakan, ada pihak yang minta ubah cara, tapi tidak berjaya. Ubah cara tidak berjaya. Tetapi peminat di luar sana nakkan sesuatu yang baru. Tetapi alhamdulillah saya tengok pada tahun lalu dan tahun ini, tahun 2020 ada pendekatan baru. Apabila menyampaikan puisi itu memanglah tidak seperti Rendra, tak seperti yang lain-lain, tetapi sudah menggunakan audio, visual di belakang di LED screen menggambarkan apa yang nak disampaikan. Okey, jadi dia tak perlu pakai bahasa badan yang banyak. Jadi saya tak langsung dia dapat menggabungkan elemen daripada visual tersebut dengan penyampaian itu. Saya nampak audien yang menonton view ketika sembara peringkat kebangsaan baru-baru ini pun agak ramai, ribuan orang. Dan komen positif. Dia orang nakkan benda ni. Tahun ni dibuat secara digital Ya. Live melalui digital. Live melalui digital. Oh, okey, alhamdulillah. Ada di pertandingan tetapi maksudnya ditonton juga secara live. Secara live. Okey. Luar. Jadi dah nampak dah audiens pun, penonton dan peminat mula kata cara ni bagus. Lebih menyeronokkan, lebih mudah faham dengan adaptasi dua-dua elemen ini. Untuk saudara yang tak biasa tengok baca puisi dalam bentuk kebangsaan, kita minta Syukri belanja satu sebab dia akan pakai stage belah sana. Mahfuz bagi angle untuk kita bagi stage supaya saudara lihat full. Bagaimana disebutkan deklamasi daripada seorang deklamator, kerana dia bukan baca-baca yang petang-petang aku dan kau berjalan di bandar C, ingatkan kita minum di bandar K dan kita berjumpa dengan Y. Itu bukan zaman nukilan angkasa, tuan-tuan. Itu bukan lagi zaman nuri angkasa. Mereka membaca dalam era kontemporari ni. Kita minta Cikgu Syukri belanja satu puisi. Kalau nak belanja Tok Janggut, mungkin orang Kelantan nak menanti Tok Janggut. Saya menggalak saudara mengetahui lebih banyak sebab di tempat di garasi kita tak pernah naik lagi tokoh-tokoh kebangsaan. Kita hanya banyak naikkan tokoh-tokoh Islam. Kita minta buka belah sana dan nanti Cikgu Syukri akan baca sebuah sajak untuk saudara dapat bayangkan apa itu disebut oleh deklamator. Untuk makluman tuan-tuan, penonton pengikut Garasi TV ni semuanya adalah pecinta denim. Dia memang denim, kita tengok ni jeans ni memang 90% adalah pecinta denim. Daripada 70,000 follower kita ni mostly mereka malam ni semua culture shock. Saya tak tahu apa dia orang sedang bual-bual tu. Mungkin dia orang akan kata ini suara Big E. Mereka akan kata ini mungkin suara vintage, yang ini mungkin suara nappy atau ini mungkin suara salvage. Kita minta Cikgu Syukri baca dan Mahfuz dah pun set up kamera. Cikgu pergi baca untuk baca fully. Supaya mereka tahu cikgu ni dia tak tahu apa ni. Dia orang ni tahu surah jin je. So tunjuk ada orang mendeklamasi puisi tu bagaimana? Tunjuk surah jin juga. Surah jin kan? Okey, kita akan mendengar sebuah puisi daripada Cikgu Syukri sekejap lagi kerana Mahfuz masih set up lampu. Biasa di FB ni yang seronoknya ini tuan-tuan. Kita boleh menguruskan apa saja dalam bentuk bagaimanapun. Cikgu Syukri adalah juara 96. Juara 96 betul. Betul. Okey, masa dia main-main suka-suka vokal dengan saya tu, bagi orang Terengganu inilah jasa Bukit Besar kerana dia menyalak ke arah Bukit Besar untuk pecahkan suara dia. Dan kami juga berlatih di pekarangan Muzium Negeri Terengganu kerana menjerit dekat situ tak ada orang kampung nak halau. Okey, kita dengar suara daripada juara yang mengasah suaranya dengan menjerit ke arah Bukit Besar di Kuala Terengganu dan kemudian mendapat meditasi pernafasan daripada losong Muzium Negeri Terengganu di Losong Atak Zain. Kita dengarkan Cikgu Syukri baca puisi. Saya petik puisi karya Cikgu Awang lah, Cikgu Awang Abdullah. Sebab Tok Janggut usia dah meningkat dah kan. Jadi nak dapat power yang macam tahun 96 tu mungkin dah kurang. Dah kurang dah. Saya bawa saja. Apa? Sumpah Anak Merdeka. Okey, ke kamera je Cikgu. Peminat nak tengok ni. Setiap kali kita menyambut Hari Merdeka, jerit lampau kembali memasuki rumah kita yang tak pernah berkunci, membawa bersama siksa nenek moyang
yang telah diwakili keberanian barisan pejuang menjelma sebuah dendam. Iya, dendam merdeka yang kembali bersatu dengan semerbak asap dupa menjadi sebuah sumpah anak merdeka. Dendam merdeka adalah sukma yang mengembara mencari pucuk api dalam belantara silam yang tebat dengan suara-suara terluka. Di sini, jasad mereka pernah bersemadi, menjadi tempat roh pejuang memejamkan lelah, dan bunga kemboja yang pucat tertegun di muka pusara tua, melihat matahari ditindih bayang-bayang sendiri di balik bukit. Kita telah menyimpan dendam dan sumpah ini dalam mampat jiwa generasi anak merdeka, kerana kita tidak pernah pulang dari sebuah dongeng tua, tapi bangun dari tegar semangat pahlawan bangsa. Sambil menyedut harum bau setanggi, berbaur semangat pahlawan yang tidak pernah bersemadi. Tentu sejarah telah begitu tertibnya mencatatkan episod berdarah di Pasir Salak, sambil melakarkan peta perjuangan kita di hutan Pahang menjadi medan tempur Tok Gajah, Mat Kilau, Datuk Bahaman, hingga darah penjajah tumpah ke sungai dan bertakung di Kuala Semantan. Kemerdekaan telah melarutkan segala beban masa lalu sekaligus mengurung kesakitan sejarah ke dalam bingkai hayat sebuah negara pertiwi budi. Inilah Malaysiaku, wajah nusa yang pernah disimbah hujan darah, kini bangkit dalam geliat musim tahun perubahan, menyambut tingkah pembangunan, mencanai mimpi perdana, bagai membuka kembali ladang saujana tempat kita menugal benih kemenangan bernama kebebasan. Ya, kebebasan dalam tindak dan fikir, dalam iqra dan zikir. Marilah kita leraikan dendam berabad menjadi sumpah berdaulat. Sumpah anak merdeka. Terima kasih. Itu tuan-tuan. Memang bulu roma kan, bagi kita orang tak biasa sastra ni, kita dengar orang sastra membaca ni jadi meremang. Dah naik macam kain nepi 18 Ozi yang saya pakai tuan-tuan. Dah rasa macam pakai samurai 18 Ozi ni. Nepi dia meremang bulu roma. Kalau nak main kain bulu, inilah suaranya. Bagi mereka yang nak request apa-apa sajak kalau nak dibaca, mana nak ditujukan, boleh saya akan paksa je. Kalau saudara nak baca sajak pada pacar yang baru saja memutuskan hubungan saudara pada malam tahun baru, kerana saudara tidak kaya-kaya pun menjelang 2021. Pada mereka yang pada malam tahun baru saja bertemu dengan pacar dan mencari jalan bagaimana nak menyampaikan rasa cinta, minta je, nanti saya minta dia orang bacakan. Dia tak boleh baca apa yang dia nak baca. Kali ini dia kena baca apa yang diinginkan oleh peminat-peminat denim malam ni. Berarti saudara boleh minta. Kalau ada siapa yang baru patah hati tu, saya tak pasti sini, tapi saya rasa ada je yang patah hati tu, yang pada malam tahun baru terpaksa mengantar WhatsApp, dah di sini je, putuslah kita. Nak minta, ya. Pada malam tahun baru, kalau betul-betul terserempak, ada motor rosak, saudara tolong. Rupa yang bawa motor adalah gadis kapca yang jelita. Saudara nak rasa, itulah cinta aku pada malam tahun baru, jangan minta je. Nanti mereka akan baca puisi cinta untuk orang yang saudara ataupun saudari jatuh hati pada malam tahun baru. Sebab saya tahu dekat dalam ni ramai orang yang meroyan tapi tak boleh baca sajak, kerana mereka hanya boleh meroyan dalam bentuk menulis saja, kerana mereka ni adalah family FB semua. Okey. Saya akan pergi pada buku ni tuan-tuan. Saya fikir ni adalah collectors. Kita hanya pernah jual buku 3 kali je. Satu buku Sani Sudin Sold Out, satu lagi adalah buku Rashidi Abdullah Aku Budak Buta, juga sold out 67 naskah. Malam ni mereka nak jual buku ni. Sama je tuan-tuan, RM39 mereka postkan. Saudara boleh mendapat panduan tentang bagaimana juara-juara ni mencatatkan pengalaman latihan mereka, kesungguhan mereka, tip, pengalaman segala macam bentuk lah oleh yang telah menjadi juara dan pernah menjadi finalis yang menyertai kelab deklamator ni.
saudara dapat beli dan kumpul dan simpan. Dan saya jelaskan pada saudara, seronoknya sayembara puisi kebangsaan, tema-tema puisi yang ada, yang disediakan oleh pihak penganjur, ada tema puisi-puisi tentang nasionalis je. Sebab tu ramai anak-anak muda yang menyertai sayembara ni, akhirnya mereka kenal Tok Janggut, mereka kenal Datuk Bahaman, mereka kenal semua. Kerana hampir semua tokoh-tokoh sejarah yang telah menyumbang kepada gerakan nasionalisme berada dalam berapa kumpulan puisi aku dah tak ingat dah. 8. Ada 8 antologi puisi yang mula diperkenalkan daripada tahun 87 sampailah sekarang. Ada 8 dah buku yang disalin, berarti kali dengan 30 buku untuk 30 berarti 240 puisi tentang nasionalisme telah diadakan. Kalau saudara nak log buku RM39, nanti admin akan pas nombor kepada pihak Urustia Kelab Deklamator, mereka akan postkan pada anda. Saya sarankan anda menyokong kerana akhirnya ramai orang, saya kadang-kadang pagi selalu saya dah tak layak dengar dah Cik Zainal apa bagi tip untuk hilangkan gugup bercakap. Cik Zainal kenapa sangat teratur bahasa, kerana saya berkawan dengan mereka, kerana saya adalah peminat mereka. Tengoklah dia orang boleh hafal tuan. Al-Hafiz ni kebanyakannya dia baca puisi hafal, tak baca teks. Dia level masuk pertandingan sayembara ni, kalau pegang kertas duduk dekat luar stage je. Sebab syaratnya mestilah puisi dihafal. Kalau kena puisi tu 26 baris tuan, bawa sekarang maksimum 26. Buku awal tu tak ada level. Sekarang dah 26 baris maksimum puisi yang dibenarkan untuk ditulis. Sebab puisi ditulis orang lain dan mereka akan diundi untuk membaca puisi-puisi yang ditulis oleh para penyair. Jadi ada seronok, ada saya dapat je log buku. Saya tak expect tinggi, saya expect 25 je malam ni admin. Kita ada berapa view sekarang? 333, angka gila tu 333. Tolong saudara share lagi. Wan Kelantan, Tok Penghulu dari Putrajaya mungkin sedang berada di Kelantan balik bercuti. Man Padang saya kata sibuk untuk menjaga sempadan Malaysia Thailand dalam keadaan hujung tahun dan banyak penyeludupan. Saya rasa Al-Aqsa ada. Al-Aqsa dia ada, dia pagi tadi ada, dia petang tadi pun ada. Harap Dex Baguio juga di Lahad Datu juga share. Kita harap siapa lagi yang ramai saya tak ingat dah, tapi admin beritahu Man-Man tu mungkin ada. Saya harap Jebat Malaya juga bantu untuk share malam ni, sebab semalam anda telah memberi sumbangan share 1.2 ribu. Share yang tertinggi dalam sejarah apabila kita bercerita sejarah bumi Palestin 3,000 tahun daripada era ucapan Nabi Daud di Bukit Zion sampailah kepada perang 5 hingga 10 Jun 1967. Itu adalah share yang terbesar yang kita dapat dalam sejarah, menyamai share yang ketika kita bawa angka kentang. Jadi malam ni kalau kita kawan-kawan kita busy pun meraihkan kaum keluarga mereka dalam cuti tripet ni, cuti 3 hari ni, share saja supaya mereka boleh view besok, kerana ini kali pertama kita membuat kempen meningkatkan kecintaan pecinta-pecinta jin kepada bahan sastra. Habis kita malam ni tak ada cerita tentang jin, kecuali nanti je saya akan naikkan koleksi Levi's. Lagi saya akan naikkan Levi's. Dia orang pun tengah ukur, begitu juga baju yang saya naikkan nanti. Tapi malam ni kita akan turun banyak koleksi Levi's. Sebelum saya belanja Levi's, ada kena belanja dulu untuk cecah 400. Saya ingat kan Azmi cerita sikit ni. Sebab kena anggap basic ni. Sebab dia orang ni selama hidup, dia orang 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, dia orang kenal suara jin je. Dan selama kami buka ni 1,000 lebih siaran, kami tak pernah cerita pasal buku sastra, kecuali bercerita pasal suara jin je. So Azmi mungkin cerita lagi Mi, kau anggap ni basic-basic ni Mi. Walaupun bapa orang setua saya seperti Zaidi Ong di Sarawak, setua saya seperti Stan rakan kita Stan Kawanku. Tu saya tengok gambar-gambar semua sebaya tu. Taklah kami selit sastra lah kan. Jadi ceritalah kat kami ni yang tak apa nak reti ni, apa yang patut diceritakan. Amin. Sebenarnya buku ini kita buat untuk penonton yang di dalam FB tahu. Cara untuk mendeklamasikan puisi. Tetapi dalam ini juga tersimpul banyak tip-tip. Contoh bagaimana seseorang itu di luar sana kita bertemu dengan ramai orang. Tapi kadang-kadang kita gugup nak bercakap. Kadang-kadang kita nak berniaga tapi tak berani nak close orang. Kadang-kadang kita rasa memang boleh tackle orang ni, tapi akhirnya kita tak berani nak melepaskan percakapan kita. Semuanya ada terangkum juga di sini. Bagaimana deklamator ini berani berdepan ketika membuat latihan. Saya ambil contoh beberapa peserta yang saya latih di Menara Condong di Teluk Intan. Orang ramai, memang ramai. Puluhan orang, ada ratusan orang setiap malam. Jadi apabila kita membuat latihan di situ dengan hadir dan membuat latihan baca puisi, bagaimana perasaannya memang cukup menakutkan, menyeramkan, meresahkan dia. Tetapi sebenarnya apabila dia berani untuk berdepan, sekali dia buat, 2 kali dia buat, 3 kali dia rasa seronok tu je. Dan
okeylah. Selepas itu dia berani berhadapan dengan orang ramai. Jadi tip-tip ni ada semua dalam ni. Okey. Ya. Jadi ambil peluang ini untuk baca dan dapatkan buku ini. Buku ini bukan saja untuk kita yang nak beli, tetapi boleh kita beli dan kita berikan kepada sekolah. Selain itu saya nak maklumkan juga dua orang penulis daripada buku ini dalam keadaan kritikal sekarang. Seorang namanya Cikgu Samsul, kanser otak dan telah buat kemo, tetapi jatuh baru-baru ini dan stroke. Allah. Hanya boleh bercakap dan kenal kawan agak lama baru dia faham. Kita baru ziarah semalam di Desaru. Desaru. Dan seorang lagi saudara Nordin, Johan tahun 2001, Johor Kebangsaan. Nordin dah kawan baik saya. Bob, kita panggil Bob. Sebatang kara duduk di Kedah dan apabila paralyzed 6 bulan yang lalu, kehidupannya agak tidak terurus. Yalah, kita pun faham kalau orang paralyzed buang air di situ, kerja di situ, kadang-kadang dia dapat dimandikan oleh jiran-jiran 2 hari sekali. Jadi kita mengambil inisiatif kalau punya Eda Kelamatuk, bawa dia ke pusat rawatan swasta dengan bayaran antara 1,500 sebulan. Jadi antara lain buku ni juga hasil daripada jualan buku ni. Jadi tuan-tuan, ini ada faedah dia. Buat pahala juga membantu Nordin dan juga saudara Samsul Gus Dur dengan membuat pembelian secara tak langsung. Sebahagian keuntungannya kita bantu mereka. Bayangkan kalau saudara Bob sebulan 1,500, kalau 3-4 bulan di sana hampir 4-5 ribu lah yang terpaksa kita kutip daripada kawan-kawan, daripada NGO-NGO yang nak menyumbang. Sebab dia berangkara dah tak ada siapa yang nak membantu. Untuk semua snipers, anda biasa memberi tembakan tepat untuk kerja kebajikan. Jadi saya masih harap snipers masuk, walaupun kita tak tahu sama ada kita ada penghulu snipers atau tidak. Tapi kalau Man Padang ada, kita tahu itu penghulu sniper. Saya harap juga kita ada Wan Kelantan daripada Putrajaya untuk mempenghului snipers malah untuk saudara log minimum adalah 25 ke 30. So saya minta untuk tahun baru, simpan duit dulu untuk Al-Aqsa sebab kita hanya akan mula snipe Al-Aqsa pada bulan 2. Saudara boleh snipe saja buku ni malam ni dengan tembakan RM39. Saya harap kita dapat lock 25 minimum. Jangan bagi malu saya tuan-tuan, ni kawan-kawan saya ni. Kita 70,000 follower main jin, kita snipe sebab seorang snipe 1,600 saja semalam seluar Momotaro edisi siapa yang snipe tu? Saya dah lupa nama. Kau kena snipe malam ni, Mat. Dia dah snipe semalam Samurai edisi benang emas tu 1,600. Dia saudara kena snipe satu buku hari ni. Siapa yang snipe saya punya Big John semalam edition 70s kain nappy tu, dia kena snipe dia malam ni. Okey, kita ada berapa snipe sekarang? Kita ada 14. Saya perlukan lagi 16 snipe untuk lengkapkan 30. Snipers, angkat senapang dan mula tembakan anda sekarang untuk mencapai 30 sasaran. Jangan okey malu saya tuan-tuan. Okey, jangan okey malu saya. Okey, snipe sekarang untuk 30 buku ni kerana kita ada hajat untuk membantu 2 orang. Cikgu Samsul saya tak biasa, tapi Bob adalah juara di zaman saya masih muda dan selalu pergi tengok orang baca puisi, dan saya juga minat pergi temenu tengok baca puisi ni. Sebelum kita nak share dulu, Ahmad Ruzati adalah seorang usahawan. Saya nak tanya supaya saudara semua tahu, sebab bila kita nak go to FB Live, semua orang tahu streaming. Saya selalu bercakap pada saudara bahawa era Park and Post akan berakhir. Apa yang Garasi buat adalah menggunakan platform FB, apa yang kami sebut sebagai streaming, kerana ini adalah culture 5G yang akan datang bersama dengan era digital yang baru. Kerana FB sendiri akan revamp begitu banyak. Kebanyakan orang tak boleh pergi pada live FB dalam bentuk streaming adalah kerana keupayaan saudara ada 3 benda, iaitu adalah satu adalah mengawal emosi dan kegementaran, yang kedua adalah memilih bahasa yang baik dalam komunikasi, dan ketiga mencari cara penyelesaian menyampaikan produk anda secara jelas dan detail kepada pembeli. Jadi Ahmad Ruzati akan cerita bagaimana sastra dan semua bentuk yang dia terlibat dalam baca puisi membentuk dia menjadi seorang usahawan. Nanti dia cerita juga produk dia. Siapa saya tak ada FOC, dia boleh sebut produk dia, kalau ada gambar boleh tunjuk pun. Kerana dia memang mengusahakan begitu macam-macam, dan saya suka sambal hitam dia. Jadi Ahmad Ruzati boleh cerita bagaimana dunia membaca puisi membantu saudari menjadi seorang usahawanita berjaya. Keberanian. Sebenarnya deklamasi puisi ni membentuk diri kita berani dan kita yakin. Dan selalunya kalau saya berhadapan dengan orang, selain pada rasa hormat, saya ada rasa menganggap orang di depan saya itu bodoh. Minta maaf. Kalau saya berada di pentas, saya untuk menghilangkan rasa, untuk mantapkan keyakinan tu, saya akan menganggap orang di depan semua bodoh. Saya seorang je yang lebih bijak di atas pentas. Begitu juga dalam dunia bisnes, walaupun dalam masa yang sama kita nak nak menghormati customer,
Tapi dalam masa yang sama kita nak mengajar dia, jadi kita menganggap dia tidak tahu tentang produk kita. Kita lah yang kena mengajarnya. Pada saya, puisi ni dia lahir daripada bacaan asalnya. Apabila kita memahami puisi itu, memahami suara penulis itu, maksud dia tu, kita dah menjadi orang lain. Kita memahami dia dan kita membawa suara dia kepada masyarakat. Dan tugas kita adalah memasyarakatkan puisi. Pada saya puisi ni banyak melahirkan orang-orang yang berani, macam Tengku Khalidah, kan dia berani melahirkan orang-orang yang berpotensi. Nur Azimah melahirkan Afrizah Ashad, ramailah lagi yang semuanya tu terlibat dengan dunia bisnes juga. Termasuk Azmi. Azmi dah terlibat dengan Iwayang. Okey. Saudara kena faham apa semantik tu bila dia menyebut kata bodoh, jangan semua orang terkejut pula kerana kita jarang main dengan perkataan tu. Tapi dia panggil quote dan unquote. Maksudnya proses bagaimana saudara nak meyakinkan diri saudara apabila saudara berada dalam low self esteem. Semua orang ada itu saudara. OCD tentang low self esteem ini adalah penyakit bagi semua orang. Dan dia menyelesaikannya dengan menenangkan diri dia dengan mengatakan dia lebih tahu tentang satu perkara. Ada setengah orang pula dia akan menenangkan diri beritahu dengan mengatakan apa yang saya bentangkan ini adalah yang terbaik untuk anda semua. Jadi ada banyak cara, cuma tolong jangan salah faham dengan perkataan yang dia sebut tadi, sebab dalam sastra penggunaan bahasa telah menjadi semantik yang sangat tinggi. Saya nak ajar ilmu mantik tak habislah kelas kat sini nanti. Tapi dia bercakap dalam ilmu mantik, iaitu bagaimana proses dia meyakinkan diri dia. Saya nak minta Cikgu Sukri nak cakap. Ya. Sebagai guru, sebagai peminat sastra, dia deklamator dan dia juga menulis puisi. Apa sebenarnya yang kau ni orang Perlis ni? Orang Perlis, orang Perak dan orang Pahang. Kita cuba bawa yang di Sabah dan Sarawak kalau dah lepas PKP ni. Cuba cerita pengalaman bagaimana berkembang je sastra dan mengembangkan peranan seorang guru di sekolah. Okay. Saya ingat kali pertama saya temuduga untuk nak masuk maktab perguruan saya melihat buku ni teater. Sebab saya bergiat dalam teater. Teater ni banyak membantu tentang cakap tadi tentang keyakinan diri kan. Bila kita menyampaikan apa sajalah, menyampaikan persembahan ataupun melakonkan watak dalam teater, kita mula membina keyakinan diri, kemudian kita masuk dalam watak tu kan. Kemudian barulah ada satu kemantapan ataupun sampailah kepada audiens kan. So maknanya dalam pendidikan saya tekankan bahawa proses ini adalah sangat penting, proses membina keyakinan kepada pelajar kan. Pelajar-pelajar saya lihat kebanyakannya tidak mendapat asuhan pendidikan yang betul tentang deklamasi, deklamasi saja ni. Jadi kita kena tekankanlah asas ni kepada pelajar, bukan hanya kita menjadi burung tiung ataupun pengikut. Baca macam mana? Saya tak suka menunjukkan cara membaca. Saya lebih suka memberikan pemahaman pada sajak itu sendiri. Kemudian cara menyampaikan tu maknanya mengikut pada pemahaman macam mana sajak tu dicipta, dibuat. Kemudian proses itulah proses membina seseorang untuk menjadi deklamator tu. Kita bukan untuk nak menjadikan dia sebagai peniru. Kita menjadikan dia faham dan juga apa yang disampaikan. Sure, majoriti yang ada dalam FB ni tak faham. Tapi tak apa, kena belajar. Beli buku ni saya akan faham. Kerana kita 1000 episod kita bercakap tentang kain jin saja. Basic yang masuk yang tak pernah beli jin pun sekarang dah pandai lock dekat saya. Bang, ada 16 OZ, ada Big E, ada A terbalik. Kita tahu, tapi pelan-pelan kita belajar untuk mengetahui. Sebab saya beritahu pada saudara selalu, pada yang ada dalam grup ni pun, kita beritahu bahawa jin hanyalah kita punya background saja. Mereka adalah fighter ni, orang yang fight untuk menghidupkan budaya sastra. Mereka adalah fighter yang membawa dalam puisi-puisi nama-nama orang-orang yang dilupakan. Sebab tu saya beritahu pada saya, kelebihan sayembara ni, hampir semua tokoh yang telah pun lupus dalam pendidikan sejarah sekolah tapi masih lagi hidup dalam sayembara ni. Sebab tu kalau saudara hadir pada satu sayembara, saudara akan rasa bila finalis tu 18 sekarang finalis. 16 finalis tu baca, saudara akan rasa macam pergi kuliah sejarah. Sebab setiap puisi tu menceritakan sejarah yang dipindahkan ke dalam bentuk puisi. Azmi,
Ada orang minta apa-apa tak? Lagu Putih Peras Cinta ke apa? Tak ada siapa yang semalam kena tinggal pada malam tahun baru. Dekat sini ramai yang mudah menderita. Kalau ada siapa? Tak sungguh. Memang tak ya. Tak sungguh. Okey. Dia orang tak boleh hafal, nak cari kat mana tu. Buku ni tak ada puisi, tuan-tuan. Buku ni adalah semua artikel yang ditulis oleh mereka yang telah menjadi juara dan mereka yang menjadi juara negeri segala macam tu. Pengalaman mereka mempersiapkan diri menjadi juara. Jadi kita baca untuk ambil tip je. Okey, kita baca untuk ambil tip di mana bagaimana seorang itu menyediakan keyakinan, seorang itu menyediakan hafalan, menyediakan segala macam bentuk suara apa semua. Sebab ni ada pendapat daripada 40 lebih orang 13 juara dan 26. 70 orang. 70 orang menulis pengalaman mereka menjadi Dari juara. asas. Dari asas, dari bermula. Dia bermula juara. sehingga menjadi juara. Jadi penting untuk saudara beli. Berapa dah lock, Amin? Cepat, saya minta 25 ke 30 je. Lebih dah? 34. Saya nak 50, saya 16 lagi. Tolong tembak. Di mana penghulu semua? Saya tak ada penghulu. Kan selalu ada penghulu, senang dia manage jadi posting tu. Tapi okey, alias kau dah tembak dah, terima kasih kerana kau tak patut tembak Big John tapi tak tembak buku ni. Sebab buku ni ada kerja amal. Big John tu kerja dunia je kau makan Big John aku tu. Menyesal pula saya bagi lepas kat dia Big John tu. Okey, kita ada? Okey. Okey, Filosofia. Saya tak pernah tengok muka dia tapi saya tahu kata cover foto dia tu sangat unik tu. Dia log 3 untuk letakkan di library dekat kampung dia. Terima kasih. Saudara boleh log mengikut konsep Filosofia. Nanti dia orang akan postkan saja ke mana-mana perpustakaan yang saudara rasa saudara ingin membalas budi atau saudara ingin menunaskan anak-anak Melayu supaya mereka mencintai sastra, mempersiapkan diri mereka dengan bahasa dan segala macam. Supaya tak adalah kita meroyan pagi-pagi dalam FB dengan bahasa yang nak eja, nak sebut saya nak baca pun tak faham. Kadang-kadang posting saudara saya scroll je. Saya pun tak tahu apa nak dicakap. Log kita hanya perlu lagi 14 untuk mencapai 50. Masa masih ada, tuan-tuan. Mereka akan lama dengan saya. Saya tak tahu di antara mereka siapa yang paling jiwang orang dia. Sebab tak larat dengan puisi Merdeka pada awal tahun kerana semua orang sedang nak menghadapi detik-detik manis. Kalau ada putus cinta, saya doakan menderitalah selama-lamanya kau. Kalau yang ada baru jatuh cinta, asal dalam ni janganlah otai dia banyak ni. Semua tua-tua je tak patut mereka bercinta. Okey, Mamu. Ini Mamu kawan. Mamu MK Hasni adalah follower kita dah waktu sama dia orang sastra tu. Mamu. Ya. Mamu nak apa, Mamu? Itulah Cikgu Syukri kata Tok Janggut key dia adalah G sharp. Dia dah main chord major saya. Dia tak ada baca lagi puisi minor. Kod on tu dia dah main chord on tu Ginilah saya suruh dia orang belanja puisi cinta satu sebab basic ni. Dia orang ni semua ya Allah Tuhanku. Perkataan sastra pun mungkin dia orang heja salah tu SATARA tu satera tu. Sebab puisi cinta. Okey, kita baca sebuah puisi cinta dulu belanja saudara pada tahun baru untuk menikmati momen-momen romantik ketika kita telah melalui setahun yang sangat stres. Setiap pagi saya hanya remind saudara tentang virus, tentang strain, tentang angka, tentang jenama vaksin. Hari ni ya, okey. Sekarang orang ni akan baca sebuah puisi putus cinta. Saya tak tahu dia nak ambil daripada mana. Tapi saya rasa perempuan lebih dekat dengan puisi-puisi cinta. Tetapi sebenarnya lelaki adalah pecinta paling bahaya. Walaupun mereka tak malah jaga ni. Orang-orang dia suara dia sedap, tuan-tuan. Kalau dia ayat dengan hantar voicemail ni, memang dahsyat. Kita baca sebuah puisi cinta. Amal Ruzati akan baca. Nanti saya harap dia baca sambil berdiri. Dan kita minta Mahfuz sedia sekali lagi kamera pergi ke belah sana. Saudara hayati puisi ni. Sebab kita selalu sembang kain keras ya. Jadi kita malam ni kita belanja jiwang sikit untuk mereka yang nakkan momen-momen puisi cinta. Amal Ruzati akan baca puisi cinta dan akan berdiri kat situ. Tak apa boleh baca daripada phone je kalau tak hafal. Okey, kalau saya baca satu tu je yang saya tahu, yang saya selalu baca kat saudara tu. Saudara pun gelak asyik-asyik ulang puisi yang sama je. Dia. Kalau aku tak dapat menjadi sepatu untuk kau pakai setiap pagi, cukuplah aku menjadi rumput untuk kau pijak setiap hari. Itu yang saya baca kat saudara hari. Sebuah puisi terjemahan dari Thailand yang sangat popular tu. Okey, dan sekarang Amal Ruzati akan baca sebuah puisi cinta. Kalau hafal, hafal lah. Kalau tak hafal, boleh ambil daripada phone. Kesian ni orang minta ni, ada seorang baru putus cinta kak. Jangan ambil daripada jiwa. Ambil daripada jiwa tu. Sila nanti pakai sebelah sana supaya membolehkan audien melihat anda saja.
Apa je. Dan Fina okey. Boleh. Boleh je. Boleh je. Live FB kot. Apa saja boleh. Dan Fina okey. Okey, sekarang Ahmad Rozati Nur Rahim akan membacakan Dayan sebuah Fina, puisi okey. cinta. Dia Dayan tanya Fina, dengan okey. suami dia dulu. Suami dia adalah kawan baik saya. Relax je suami dia dekat sana. Saya tak sempat lagi nak bersalam dengan suami dia. Azli. Azli Lee, kawan saya tu, lama dah masuk, dia semak kat tangan je. Okey? Separuh ya? Terpulang, orang tu minta ambil- belanja tu. ambil yang- Anda sambil dia baca, saya nak anda lock kurang-kurangnya 5. Daripada mula dia baca sampai habis dia baca, sniper kena tembak 5 buku. 50. 50 dia kata. Okey, silakan Ahmad Rozati dengan sebuah puisi cinta untuk menghiburkan siapa? Nazri Nawi. Nazri adalah salah seorang follower hardcore kita. Nazri, aku layanlah. Aku tak tahu apa masalah kau, tapi akak ni akan selesaikan masalah kau dengan puisi ni. Puisi ni puisi Hang Kasturi kepada Dayang Fina. Puisi tu cinta jugalah. Cinta tak ada bahasa. Okey. Puisi berjudul Luka Hang Kasturi, karya Ihsan Mat Said. Maaf, Dayang Fina. Terpaksa ku seru kerana terlalu bernanah batinku. Terdesak. Pasti kau lebih tahu maksudku. Janganlah. Maaflah jika kau sedang beradu. Aku menyaksi samudera resah bergelora. Masuk ni dia orang layan je. Hazanah kitab, syair dan warkah dalam bahtera tua sedang terbakar. Darah mula terpercik, nazak nadi bangsa terasa dinding sejarah dicakar-cakar. Sebelum kita naik, kita susun item. Dan kerana kini bahasaku tak begitu dihirau laksamana dan abjad jatiku luruh tercungap di sisi pusara Dayang Fina. Sama ada terlihat bahtera atau terbaca warkah, bolehlah kau ketawa mengibar watikah rahsia yang sudah pun mengejek kita. Dalam taufan, petir yang bertengkar harus kini diberitahu anak cucu. Cuma 3 kata pusakamu dan abjad Romawi saja mungkin jawiku. Bakal banyak keris kita, mungkin peluru. Banyak lembing pedang, mungkin sembilu, gagal melindungi bahasa dan abjad anak cucu. Kita dustai sekafilah kongres panjang selepas sekapal khazanah tenggelam. Tapi Laksamana terus sasau bertitah. Di situ harusnya surau, terbina ia. Di situ layaknya istana, terserganglah ia. Di situ patutnya ufti, tertunailah ia. Laksamana menjadi penenung paling mewah. Teja makin tercium bau jenazah. Bukit mula dimercupi istana. Rimba diredah menjadi ladang silat. Helang diramal dapat memeluk awan dan kelawar boleh menjadi hujan. Begitu kita dijanji dengan serpih mimpi, dipasti sempat menebus kewujudan diri cuma tanpa bahasa dan abjad pribumi. Kita dustai sekafilah kongres panjang Dayang Fina. Kau terpaksa ku seru kerana terlalu luka hati nuraniku. Kini pulanglah sesyahdu-syahdumu walau masih tak sembuh lukaku.
kita semakin telanjang hadapi mentari. Lebih telanjang setelah mentari pergi. Terima kasih. Kita tak ubah, Akak boleh balik sini je. Nanti kita tak ubah shot tu sebab kita akan minta Azmi belanja juga puisi. Tu saya beritahu saudara kata, itu antara sajak Pak Samad yang hebat selain daripada koleksi Al-Amin. Untuk saya sendiri adalah Dupa Hang Kasturi adalah sajak sangat sedap, terutama belajar mengenali Dayang Fina, sebab Dayang Fina tak ada dalam sejarah tersebut, tetapi dibawa dan dihidupkan oleh Pak Samad dalam puisi Hang Kasturi ni, kerana dia seorang yang sangat ekstrim kepada Hang Kasturi berbanding Hang Tuah dan Hang Jebat. Ini Pak Samad adalah Samad Said, sastrawan negara yang berambut putih beruban. Dan puisi ni adalah, sebenarnya dia adalah seorang magis yang sangat luar biasa, Zan. Bila dia menulis mengenai puisi ni, kami mencari siapa Dayang Fina. Kerana Dayang Fina dalam puisi ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat magis bagi Hang Jebat. Kerana bagi mereka yang ekstrim kepada kajian sejarah Tuah, Jebat dan Kasturi, ada konflik mengenai tentang Kasturi. Ramai orang yang pro Kasturi seperti Pak Samad di Melaka dan juga Zain Kasturi di Melaka, mereka lebih pro pada Kasturi berbanding Hang Jebat. Kecuali kita yang membaca teks konvensional, kita akan melihat Jebat dan Tuah, tetapi ada orang melihat Kasturi yang sangat hebat. Dan waktu sajak ni mula keluar dulu, pertama kali dia keluar pada tahun 90-an, saya pun terkagum dan membayangkan betapa cantiknya Dayang Fina di mata Hang Kasturi dalam imajinasi Pak Samad ketika menulis sajak Dupa Hang Kasturi ni. Saya harap terawatlah luka. Tuan-tuan, berapa dah ada admin? Buku? 34. Okey, kita nak cari lagi 14 saja. Cepat, saya perlu shooter lagi untuk shoot RM40 je, tuan-tuan. Jangan kedekut. Untuk perkembangan bahasa, sastra dan budaya yang kita tak mampu menyumbang, kerana kita adalah semua gene fighter je. Jadi kita beli dan sumbang dengan niat menyumbangkannya. Garasi sini akan beli malam ni 5 buah untuk kita beli untuk kita hantar ke Kolej Baitoman, bagi membolehkan pelajar-pelajar di Kolej Profesional Baitoman juga membaca benda-benda ni. Kita letakkan di sana kerana buku adalah ilmu. Itu saya beritahu kepada saudara, buku adalah ilmu. Kalau saudara selalu bertanya kenapa dalam dunia banyak orang cerdik dan saudara tak apa cerdik, kerana orang cerdik hidup dengan buku dan kita semua tak apa cerdik sebab kita asyik hidup dengan jeans saja. Kita hanya boleh baca pie size dan juga tag wash saja. Jadi mana ni kita tak boleh pun kalau dah berumur macam aku ni, tuan-tuan, nak lambat dan nak boleh belajar baca sastra ni. Jadi aku beli dan aku hantar je ke Kolej Baitoman, supaya akhirnya pelajar-pelajar yang berada di Kolej Profesional Baitoman, kalau saudara nak bagi pada MRSM dekat tempat saudara, sekolah menengah biasa tempat saudara, untuk menggalakkan anak-anak Melayu yang daripada saudara marah dia kena jadi mak rempit ataupun mak basikal lajak, berikan saja buku, jangan marah. Dalam mendidik anda tak perlu bercakap, tapi hulurkan bantuan dengan secara berhemah. Lock lagi 16 je untuk capai 60. Saya akan minta orang yang bersuara sedap ni, Azmi Hassan, untuk membacakan sebab Azmi Ismail, sebab saya tahu semua orang terkejut ni, dia orang berada dalam kejutan ni sebab dia tak pernah expose pada konten ni. Kecuali Mamu je orang yang memang ada background sastra dari Mamu. Saya doakan anda sihat di Perak. Yang lain, dan saya terkejut kerana bila kita queue tadi 350 dan kita sustain pada angka 300. Sekarang Azmi akan baca. Kalau saudara nak dia punya suara, nanti PM dia, latih dia, minta latihan. Kalau orang ada kat Perak, dia selalu melatih. Dia kata, dekat mana tadi kau selalu latih orang ni? Menara Condong. Menara Condong. Anda boleh ke Menara Condong je setiap malam yang dia ada bagi latihan. So Azmi akan suruh baca ni, jangan baca sajak-sajak yang keras ni. Bagi dia orang layan ni, semua mat feeling dalam ni banyak ni. Semua peminat-peminat Bee Gees dan Cliff Richard je. Jadi kau baca satu sajak yang jiwang sikit ni, dengan suara kau yang merdu luar biasa. Okey, silakan Azmi membacakan sebuah puisi. Dan puisi ni dia akan belanja Mang Padang yang tak hadir. Pengurusi dah lama tak hadir dalam mesyuarat ni. Okey, silakan Azmi. Dia walaupun bertanya, tapi patutnya sajak yang keras lah. Tetapi hari ni saya secara spontan saya meluahkan perasaan tu dapat lagi. Okey. Perasaan okey. kasih ataupun cinta dalam diri. Saya memilih bukan ada puisi lagi, tetapi saya cuba menyebutkan baik-baik puisi supaya kita menjadi, kenapa saya katakan walaupun saya juga banyak pakai sojin ya, tetapi hati kita walaupun sojin tu keras, tetapi hati kita lembut. Berbunga. Biarlah kita dipandang orang rugged, tetapi penuh dengan kemuliaan jiwa dengan bahasa dan sastra. Saya memilih tentang cinta, barangkali begitulah. Memang
Aku pernah menyintaimu. Namun, terkadang rasa cinta ini lebur bagai di pahang mentari. Aku cuba kutip kembali cinta yang berderai dari celah-celah jemari. Lantas ku letakkan di tapak tangan dan cuba ku amati dari dekat bahawa cintamu tetap utuh, kekal selamanya. Aku tidak mungkin menangisi kehilanganmu, kerana kau sebenarnya tidak hilang kemana-mana, kerana ada di dalam sanubariku, bertahta, bersemadi, melekat syadu di jiwa. Usahlah kau cari di mana cinta, kerana cinta hanya ada yang satu, ilahi. Assalamualaikum. Nak cakap sebuku. Okey, thank you, Mi. Saya nak Saya pergi cek jualan buku sebenarnya. saya nak beritahu sikit. Okey. Cerita, Mi. Kita bagi penghargaan untuk Ya, sebelum tu saya tak lock dulu tuan-tuan. Baru 34 kata admin. Kita nak sekarang 40 je. 6 lagi sniper saya perlu penembak tepat untuk masuk dan shoot. Tak apa, nanti jeans saya belanja. Hari ni saya akan discount jeans untuk menggembirakan anda semua. Tembak dulu buku ni bagi capai 40. Kemudian nanti saya akan turunkan. Malam ni saya ada banyak Levi's tuan-tuan. Untuk mereka yang tak sabar ni, enjoy dulu. Besok pun saya turun Levi's pagi. Saya akan turun Levi's juga belah petang. Saya turun Levi's juga belah malam. Jangan risau. Mi, cerita apa yang ada dalam buku ni, Mi? Pertama, saya nak mengucapkan penghargaan terima kasih kepada pihak Gapena yang melahirkan deklamator-deklamator kebangsaan ni. Khususnya Tan Sri Datin Bakar bekas Ketua Satu Gapena, sekarang ni Datuk Zainal, dan juga sekarang ni Amiruddin. Amiruddin. Sahabat saya Razali Yusof, Osman Gumanti, dan juga yang menyiapkan buku ini antaranya Tak Su Zakaria daripada Sarawak, Bob Raini, Amal Zati dan saya lah. Dan yang keduanya, saya juga ucap terima kasih kepada yang Muhammad Murtuza Selangor, kerana beliau juga seorang deklamator dan ada catatannya di sini kerana dia pernah menjadi wakil negeri Johor tahun 1998 ya. Jadi yang Abang Muhammad Murtuza Selangor yang melancarkan buku ni hari itu. Dan yang paling penting kepada yang ada dalam Facebook sekarang ni lah ya. Apa salahnya kalau dapat kita blast Facebook tersebut, share kepada rakan-rakan cikgu ataupun kawan-kawan kita, semua beli beli dan sumbangkan ke sekolah. So tak langsung sekolah sekolah akan dapat buku ini. Saya yakin sebab setiap sekolah ada pertandingan, ada acara, tetapi cikgu-cikgu tengah mencari macam mana nak train budak. Jadi sumbang bakti ini kepada sekolah-sekolah kita dululah. Kalau tuan-tuan ada sekolah masing-masing yang pernah bersekolah-sekolah menengah, sekolah rendah, belikan untuk mereka dan sumbangkan bagi pihak kelab penyair kepada tuan-tuan. RM40 je. Boleh lock terus. Boleh tembak terus. Jadikan 50 hari ni. Okey. Okey. Untuk pengetahuan saudara, kata komuniti mereka berada di Facebook mana, kita boleh transfer trafik je untuk yang minat dan juga saudara nak tahu juga perkembangan kadang hari-hari kita follow komuniti jin saja. Kita ada banyak komuniti jin dan denim. Kalau trafik yang berminat untuk berpindah dan melihat aktiviti sastra di Facebook mana mereka patut pergi? Boleh follow Kelab Penyair Deklamator. Nama Facebook tu. Kelab Penyair Deklamator Kebangsaan. Saya rasa tak ada dua tu. Kau tulis Kelab Penyair Deklamator dah keluar dah tu. Sebab tak mungkin ada 3-4 orang buka persatuan macam tu. Kalau buka denim je 10 keluar keliru nak cari yang mana satu. Ini mudah je. Kelab Penyair dan Deklamator Malaysia. Anda masuk dan follow supaya anda boleh mendapat lebih exposure untuk tahu tentang apa yang berlaku dalam dunia kesastraan. Mereka ada banyak event dan sekarang kalau mereka bergerak ke platform streaming, anda mungkin boleh melihat lebih banyak live. Sebab saya rasa malam ni pun saya terkejut juga sebab tak sangka Mak Jin stay. Kita dapat angka stable 300 untuk menanti program baca puisi ni. Saya try 3-4 kali baca sebab dia orang jarang expose benda ni. Jadi mana dia dapat layan baca puisi bagi dia orang menarik. Selalu kita hanya layan Andy Frog Poppy je. Selamat Asrin yang dah lama tak datang sebab PKP. So saya akan teruskan satu lagi. Kalau ada apa yang dia orang minta, ada orang tanya apa je.
Minta saya baca, saya takkan baca. Macam biasa saya tak boleh membaca, bukan bidang dan bukan keahlian dalam bidang ni tuan-tuan. Jadi saya selalu nasihat saudara-saudara, apa orang lain boleh buat kita hormati, tapi jangan paksa diri kita buat apa yang orang lain boleh buat. Setiap orang mempunyai bakat dan kebolehan yang berbeza, tetapi perbezaan menjadikan kita saling menghormati. Kerana apa yang kita kurang, kita hormat apa yang orang lebih, tapi tak perlu minta orang hormat apa yang orang kurang dan apa yang kita lebih. Itu prinsip kita yang berada dalam garasi ni. Jadi saya perlukan sedikit lagi log, dan saya akan minta siapa nak belanja baca puisi lagi tu, bagi dia orang saya nak suruh baca satu puisi. Saya tak tahu sama ini adalah puisi masterpiece, maksudnya dianggap sebagai puisi legasi hidup. Penulisnya masih hidup, puisinya dianggap legend ke ruang katarsis. Siapa dekat sini yang boleh baca ke ruang katarsis? Dianggap sebagai puisi legend kerana puisi ini ditulis oleh seorang yang, kalau kita sebut deklamasi ni tuan-tuan, inilah puisi yang berjaya menjadi legenda dalam puisi deklamasi bertajuk ke ruang katarsis. Tak boleh baca banyak pun, baca separuh. Sebab waktu puisi ini disiap, undang-undang 26 baris belum ada. Jadi semua orang yang masuk menulis berbaris-baris, berkoyan-koyan, hingga orang yang nak menghafal pun mengambil masa yang panjang. Dua muka surat. Okey, kita dengar ruang katarsis untuk saudara mengambil, dan walaupun agak sukar difahami, tapi puisi ini sangat maknawi. Kita akan baca. Nak baca berdua? Mereka akan baca berdua kerana ramai orang deklamasi dia akan hafal. Syukri dia. Okey, kau baca ke ruang katarsis. Zain tengok ni. Aku tak tahu dia ada Facebook ke tak, Zain, tapi kalau dia tengok jenuh kau. Okey, kita akan baca sebuah puisi yang dianggap sebagai puisi legasi dalam sayembara ni bertajuk ke ruang katarsis. Sedap puisinya. Akan dibacakan oleh Syukri Abdullah untuk puisi yang terakhir sebelum kita berpindah ke acara Jeans malam ni. Ini adalah puisi terakhir akan dibelanja oleh Kelab Deklamator Malaysia. Ke ruang katarsis. Zain Kasturi. Sesudah mengisi mimpi sesia di ranjang nyedar, apakah yang sempat kita kutip lewat darah dan air mata poyang-moyang yang tumpah ke cangkir resah? Resah menggeliat ke tanah, resah menggeliat ke rimba, resah memulas ke tulang bangsa. Barangkali kitalah penanam padi-padi hampa, membiarkan anak-anak keridik mencuri meresik malinja dan mahsuri di bendang galauan, sehingga gugup mengatur genta pertama. Gugup lahir di mata kita, gugup lahir di suara kita, gugup membiak di mana-mana. Barangkali kitalah penanam padi-padi hampa. Ulang. Esok kita bakal menggali tanah, menggalas cangkelong maut dari kulit sendiri. Kemanakah bangkai dosa akan dikirim? Ke kali 7 penjuru gunung atau ke laut 7 penjuru tanjung? Sedang kita pernah menari ala Canggung Maharisi di kaki biara nihilisme. Sempurnakah kekesalan kita dengan melimpahkan air mata nanah ke luka bangsa? Jerit kita nanti cuma tulang-tulang yang tidak sempat ditalkinkan pada saat pertama lolong angin tenggara memintal duka bersama. Pekik kita nanti cuma darah-darah yang tidak sempat dikebumikan pada saat pertama raung hujan selatan menganyam gugup yang bergantungan di dada. Mari kita lagukan Canggung Katarsis. Arena kita nanti bukan lagi saujana padang lalang. Muzik kita nanti bukan lagi tabuh sayap merpalang. Ayunkan ruh anak ke pintu hakiki, dodoikan nyali anak ke perabung maknawi. Temani tidur mereka dengan mimpi-mimpi wangi dan selimut iman dari Tuhan. Terima kasih. Itu tadi yang saudara lihat, ini adalah puisi yang paling saya suka tuan, sebab ditulis oleh roommate saya ketika
ketika muda, Zain Kasturi. Saya serumah dengan dia waktu 87, 88 dan 89. Jadi terima kasih kerana Cikgu Syukri masih menghafal. Ramai orang yang deklamasi di Malaysia, saya rasa lebih daripada 200-300 orang menghafal puisi ini kerana dianggap sebagai nyali bagi puisi sayembara, kerana puisi ini ada dalam antologi yang pertama pada tahun 1987. Penulisnya masih hidup, masih berkomunikasi WhatsApp dengan saya hari-hari. Terima kasih Zain kerana sentiasa saja teringat saya, dan saya pun selalu teringat anda. Cuma tak dapat jumpa minum teh. Tiap kali dia call minum teh, saya live. Tiap kali dia call minum teh petang, saya live. Tiap kali dia ajak minum teh pagi, saya tidur. Jadi kita dah dapat 40 ni dah buku. Okey, berapa lagi? 6. Okey, tak apa, kita anggap 34 dan saudara boleh lock. Kemudian saya akan promote dengan memindahkan trafik, dan besok saya akan naikkan poster buku ni untuk bolehkan mereka yang saya tahu kata 3 hari kontrak ni, tripack ni kita panggil bukan hari yang baik untuk buat promotion, kerana orang berada dalam percutian panjang, dan kerana purata mereka yang follow garasi adalah family man semua, orang yang telah berkahwin. Jadi saya tahu ramai yang sibuk sedang memujuk isteri, dan besok akan lock jeans kat sini 1,000-2,000. Malam ni pujuk isteri makan, tapi kita akan naikkan poster besok untuk bolehkan saudara lock. Saya mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang datang. Saya akan break, berarti kita akan black, dan kita akan call in balik pukul 10.30 untuk boleh kita susun pakaian masuk, kerana malam ni saya akan turunkan banyak item. Saya akan tak panjang ni sebab saya nak lock di YouTube, saya tak akan panjangkan benda ni dengan komen jeans. Kita akan masuk, dan nanti saya akan buat call in balik pukul 10.30 untuk saudara masuk call in bagi Levi's dan juga combo branded. Saya akan naikkan barang branded malam ni. Kalau ada t-shirt band saya akan naik. Kalau ada t-shirt branded Supreme dan juga Nike dan Adidas saya akan naikkan, sebab dalam gundi 450 ni 350 line dah habis, hanya ada 100 lebih saya dah naikkan tadi. Jadi malam ni kita akan naik item 300 untuk collectors, dan saya rasa kita akan ada beberapa barang branded daripada OKU, daripada seller OKU. Dan bagi mereka yang nak mencari jaket jeans, saya akan push jaket jeans malam ni dengan harga yang murah, untuk tidak mahu jaket yang tahun lepas dah terbawa sampai tahun ni. So saya mengucapkan ribuan terima kasih. Ada apa, Jack? Yang sampai dah lock tu, okey. Cik Azmi Ismail akan... Okey. Bagi anda yang dah lock, senarai nama anda akan saya pass kepada Cik Azmi Ismail untuk membolehkan Cik Azmi menghubungi anda. Jadi Cik Azmi, saya declare dulu nombor phone yang dekat sini, iaitu nombor telefon berapa ni? 011 011 578 578 44 44 294. 294. Amin dah naikkan nombor tu kan? Berarti lain pada nombor tu adalah scammer. Hati-hati tuan-tuan. Ini Allah, saya tak tahu lah, hari-hari scammer tu dia rajin betul. Muhammad Firdaus bin Mahathir ni tak ada kerja lain, masukkan ini scam ya. Walaupun dia tak pernah dapat rezeki, tapi dia sentak tabah. Saya beberapa kali nak jumpa dia, nak ajak dia kerja garasi, sebab dia seorang sangat tabah. Pagi, petang, malam kita live ada je Muhammad Firdaus, Muhammad Mahathir bin Firdaus ni scammer. Jadi kita akan jumpa 15 minit dari sekarang. Saya ucapkan terima kasih pada tamu kita yang datang daripada jauh. Azmi daripada Perak, Puan Amruzati daripada Pekan Pahang, dan Cikgu Syukri daripada Perlis. Walaupun dia duduk dekat stesen MRT Gombak je. Dan juga kepada kawan lama saya, Azli Lee, saya terpaksa black kerana saya nak meraihkan kawan saya dari Pahang, dan kita nak menyusun pakaian untuk naik. So kita akan black 15 minit, dan kita akan jumpa dalam live jeans tepat pada pukul 10.30. Pada anda semua yang menanti, saya mengucap terima kasih, sebab saya tak fikir ada page sastra yang buat pun boleh dapat 300 view sustain. Dan saya percaya view after live akan mencapai 4,000 ke 5,000 bagi live ni. Adalah perkara yang baik untuk meneroka sastra dalam komuniti yang sebenarnya kita ni semua tak tahu apa saya sastra. Tapi bila hari ni orang sastra datang, celik kita sikit. Rasa syukur kerana akhirnya kita dapat melebarkan sastra ke dalam komuniti jin. Sampai jumpa lagi 10.30 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.